Hai, salam sejahtera dan Assalamualaikum. Kita kembali ke ruangan bicara bersama Dr. Rabah. Okey, dalam sesi ini saya akan berbincang atau bercakap mengenai pembangunan sumber manusia. Ini adalah salah satu daripada tindakan PSB sekiranya PSB menang. Pembangunan semua manusia bererti manusia kita nak membangunkan manusia di Dun Jepak di Dun Jepak. Ada orang bagi tahu saya yang di Dun Jepak ni, ada orang bercakap dengan saya, dululah dia cakap susah betul nak minta kerja dengan jabatan atau agensi kerajaan ini. Dia cakap sebab kerajaan ya. Dia cakap kenapa nak upah orang luar Bintulu sedangkan orang baik pun ada kelayakan yang sesuai. Ini perkataan orang itu ya. Orang yang bercakap itu adalah orang baik. Sekiranya orang ini mendengar, hai, harap dia ingatlah. Dia bercakap ini dengan saya di kedai kopi. Kebetulan kita berjumpa dekat situ. Soalan saya pula, kalau bercakap pasal pembangunan sumber manusia di Dun Jepak ini. Soalan saya, berapakah peratus orang Dun Jepak ataupun bayi-bayi maksud saya bayi sini, orang Melanau, orang Melayu yang asal Bintulu ataupun orang Dayak ya. Berapa peratuskah orang Dun Jepak bayi-bayi bekerja di jabatan dan agensi kerajaan? Peratusan ya. Berapa peratus yang kerja? Dan daripada peratusan ini, daripada jumlah peratusan tersebut, berapa peratuskah pekerja bayi yang memegang jawatan eksekutif, yang menjadi pegawai eksekutif? Berapa orang? Yang menjadi pegawai biasa, eksekutif junior ataupun menjadi pengurus besar? Berapa peratus dalam agensi kerajaan? Dan berapa peratuskah pekerja bayi yang memegang jawatan eksekutif di syarikat swasta? Syarikat swasta, Port, Petronas, LNG, ABF dan sebagainya ya. Semalaju Aluminium Refinery, yang minyak refinery itu, kilang minyak, dan sekarang hidrogen nak naik, kilang hidrogen nak naik. So berapa peratusannya? Bayi-bayi. Orang bayi. Ingat ya, orang bayi. Contohnya, sebuah syarikat mempunyai 10 eksekutif. Kalau di Petronas sana ada 10 eksekutif. Admin eksekutif lah. Eksekutif admin. Berapa orang bayi? Admin you tidak perlu pakar sangat. Dia membuat kertas, kerja melibatkan kertas admin. Antara 10 orang, berapa orang bayi? 1 orang? 2 orang? Pangkat dia rendah, tinggi, atas, berapa orang? Kalau bercakap pasal engineer, okey, saya boleh faham. Sebab engineer dia pakar, ya. Engineer dia pakar. Sekiranya engineer 10 orang engineer, tak ada orang bayi, tidak ada orang asal Bintulu, berarti dia tidak pandai kan? Berarti dia tidak pandai. Jadi kita membuat dia pandai. Kalau pekerjaan engineer itu diperlukan, kita membuat dia pandai. Kita membuat orang baik itu pandai ya. Kita bagi scholarship minta dengan kerjaan beasiswa untuk menjadi engineer. Okey. Kalau lihat daripada jawatan eksekutif itu, adakah dia jawatan eksekutif 10? Mungkin engineer dia 1 ataupun kosong. Adakah ini menandakan orang baik kurang pandai ke? Tidak menjadi eksekutif Adakah menandakan orang baik tidak ramai yang masuk universiti ke, ataupun tidak pandai ke? Kalau dia tidak layak, kita bagilah dia layak. Kita bagi dia masuk universiti, kita bagi dia pelajaran yang secukupnya untuk dia menjadi pegawai eksekutif. Pendapat saya sahaja ya, pendapat saya perseorangan. Untuk mengupah seseorang pekerja itu, janganlah, saya haraplah pihak kerajaan atau pihak swasta, janganlah berpandukan sangat dengan sesi interview. Sebab sesi interview itu bukan segalanya. Sebab kalau dia ada kelayakan, dia ada sertifikat dia, ada degree dia, buat dia interview. Kalau interview dia kurang memuaskan, ambil dia sebagai pekerja kontrak. Kan ada percubaan. Kalau masuk sebuah syarikat itu, dia ada percubaan antara 3 ke 6 bulan. Buatkan percubaan dulu.
Adakah dia layak ke tidak? Tengok dari segi 3 bulan ke 6 bulan. Kalau selepas 6 bulan, kalau sudah dibimbing dibimbing sebab dia baru, dia perlu bimbingan. Kalau dia sudah dibimbing, tidak masuk juga, barulah kamu ada alasan untuk tidak ambil bayi-bayi, tidak ambil orang bayi bekerja. Bagi alasan, kami sudah coba dia 6 bulan, kami cuba 3 bulan tidak dapat, ajar dia 6 bulan pun tidak dapat, sebab itu kami tidak ambil dia bekerja. Itu saya boleh faham. Tapi kalau kamu gagalkan tidak ambil dia bekerja hanya kerana dia gagal interview, itu boleh diperdebatkan sebab interview ni skill kemahiran. Ada orang yang pandai interview, ada orang yang kurang pandai. Dia pandai belajar, pandai buat kerja tapi dia kurang pandai dalam interview. Itulah saya harap orang majikan akan pertimbangkan kaedah mengupah pekerja ini. Jangan hanya berpandukan interview sahaja, Ambil dia orang yang 3 bulan, 6 bulan saya cakap tu dalam masa perjumpaan, dia orang ini selalunya digelar sebagai management trainee ataupun pelatih pengurusan, yang untuk 3 bulan atau 6 bulan tersebut. Kita nak tengok PSB lah ataupun saya secara peribadinya. Sebab itu saya menjadi calon. Saya secara peribadinya, saya mahu melihat pembangunan dan kemajuan orang bayi. Pembangunan orang bayi, orang Iban kah, orang Dayak kah, asalkan dia asal bayi. Asal bayi. Ini sepatutnya bergandingan dengan pengeluaran dari Bintulu. Bintulu mempunyai banyak pengeluaran dia. Gas, minyak, baja, sawit, minyak petroleum, minyak sawit, aluminium, banyak pengeluaran Bintulu yang boleh membantu Sarawak dan Malaysia dari segi ekonomi. Kenapakah orang bayi ni masih di bawah? Sedangkan pengeluaran dia naik. Orang bayi ni masih di bawah-bawah. Kita memanglah asal nelayan. Takkanlah nak membuat keluarga nelayan itu menjadi nelayan seumur hidup. Anak cucu cicit dia pun nelayan. Ini saya rasa kurang adil. Bagilah peluang untuk dia orang membangun sealiran dengan pembangunan Bintulu. Jangan harap orang Bintulu ini kuat buat belacan, suka buat belacan. Memanglah kita buat belacan sebab dia sedap bagi kita. Dari segi itu, kita nak bangun juga, kita nak membangun. Walaupun mak kita masih membuat belacan, tapi anak-anak dia boleh bekerja, boleh menjadi pegawai. Jadi kita nak seimbangkan dengan pembangunan. Pembangunan sekarang di Paragon tu banyak tingkat berapa entah, banyak tingkat. Kita orang bayi ni tengok saja, bangunan itu tinggi dan kerajaan asyik nak ambil tanah NCR. Jadi apa nasib orang bayi ni? Apa nasib orang bayi? Tolonglah kerajaan. Saya harap kerajaan akan tengok ini. Kita mahu seimbangkan Bintulu, pengeluaran Bintulu semakin banyak, kita nak tengok orang bayi pun naik juga. Jangan orang bayi rendah sini, pengeluaran makin naik. Orang bayi sini je. Janganlah macam ini. Kita pun manusia, kita asal Bintulu, kita berhak untuk mendapatkan apa yang di bumi Bintulu ini. Apa-apa yang kamu ambil dari Bintulu ini, bumi Bintulu ambillah. Tapi jagalah orang bayi ini. Jagalah orang bayi. Kita ini dari sini, kita ada hak dengan bumi Bintulu ini. Satu lagi saya nak sentuh Di samping pekerjaan tadi, saya nak sentuh pasal kontraktor bayi. Usahawan bayi. Usahawan orang bayi. Orang bayi Dayak, maksud saya Dayak, orang bayi Melanau, Bintulu, Melayu Melanau, asalkan dia asal orang bayi. Kontraktor lesen L kah, lesen F kah, lesen A kah, ada orang bercakap dengan saya. Saya selalu dengar saya cakap. Ada orang kontraktor ini bercakap dengan saya. Ini saya rasa kontraktor A ni yang bercakap dengan saya. Susah nak dapat kontrak dari syarikat luar. Syarikat luar ini buka bisnes di Bintulu. Tapi saya pun susah nak dapat kontrak dari orang macam ini. Ada juga kontraktor yang cakap dengan saya, susah nak dapat kontrak dari kerajaan. Okey, susah dapat kontrak dari kerajaan. Jadi
PSB akan menyelidiki macam inilah, menyelidiki kes ini. Ada juga yang menyatakan ya, kontraktor tu, kalau kontrak datang, asyik datang, dia cakap, ini orang baik jugalah. Asyik orang ini saja dapat. Saya orang baik juga. Dia cakap, kenapa saya tak dapat? Orang ini cakap. Okey? Orang inilah. Ini ada 2 orang baik ya. Dia cakap, asyik yang ini saja dapat. Macam mana saya? Saya pun kontraktor juga. Kenapa saya tidak dapat? Ini isu ya. Ini orang bercakap dengan saya. Saya masih ingat apa yang orang cakap. Dan saya ingat siapa yang bercakap dengan saya. Kalau mereka ingat yang dia orang bercakap dengan saya dulu, saya cakap, hai. Okey. PSB akan menyelidiki isu ini sekiranya kontraktor ini dipilih sebab dia pandai. Kontraktor ini tidak dipilih sebab dia tidak pandai. Jadi kita bercadang kenapa tidak memberi dia peluang lah. Memberi dia peluang, ajar dia ataupun gabungkan dia. Ya, majikan boleh gabungkan dia berapa peratus ini supaya ini boleh belajar daripada orang ini. Okey, jangan satu sahaja. Kalau you bagi satu sahaja, sampai bila orang ini akan tidak pandai? Kalau kamu tidak bantu, macam mana orang ini mau pandai? Kamu kena bagi dia peluang. Macam mana bagi dia peluang untuk dia mempunyai pengalaman? Kena gabungkan dia dengan orang yang pandai. Itu cadangan saya lah, cadangan saya. Jangan tengok orang yang pandai saja. Orang yang tidak pandai yang perlu dibantu. Semua oranglah berhak untuk mendapatkan kontrak. Sekiranya dia tidak pandai, gabungkan dia dengan orang pandai. Ya, gabungkan dengan orang yang pandai. Orang pandai membantu orang yang tidak pandai. Jadi sama-sama membangunlah. Jangan satu orang ataupun sekumpulan orang sahaja yang bangun. Kumpulan lain masih terkebelakang. Harap nak dapatkan subkon sampai bila dia nak dapat subkon, ya. Nanti kualiti kerja pun tidak bagus. Jadi itulah, nanti kita akan tengoklah dari segi ini macam mana kita boleh membuat penyelesaian, cari penyelesaian lah supaya semua kontraktor itu ada peluang untuk mengasah bakat dia. Untuk mengasah bakat dia, menunjukkan dia dapat buat kerja. Dan kita nak menyeimbangkan rezeki di antara kontraktor luar Bintulu dengan kontraktor baik. Kontraktor yang datang dari luar, dia pandai, dia dipanggil, dan kontraktor baik. Kita nak menyeimbangkan rezeki dia. Kalau ya rezeki orang di luar, you beri rezeki dengan orang di luar, berilah rezeki dengan orang baik juga, supaya dia seimbang, ya. Okey. Saya rasa cukup di sini untuk hari ini. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.